Boleh cikgu, tapi saya tutup kejap tau. Okey, bahasa kat mana tu? Lain macam je lampu tu. Tengah tengah dalam hotel ke? Ha ha. Oh, tengok. Okey. Jadi kepada semua orang untuk yang beragama Islam, kita akan buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita dah nak teruskan kita punya bab 9. Cikgu pun dah rekod. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dengarlah apa yang cikgu nak ajar. Hari ni hari yang terakhir untuk bab 9. Tak ada dah kebarangkalian. Ada. Cikgu akan ulang balik. Kalau macam ni lepas ni bab 10 pula. Cikgu target awal sebab kamu nak exam. Kalau boleh cikgu nak habiskan terus. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Okey, dalam kebarangkalian dengan peristiwa eksklusif dengan saling tidak eksklusif ni, cikgu takut kamu confuse. Okey, dalam kebarangkalian yang kita tengah belajar ni, yang pertama, cikgu nak kamu bezakan. Dia ada dua perbandingan. Yang pertama adalah peristiwa, peristiwa bersandar, bersandar dan tidak bersandar. Okey. Ini yang pertama yang orang confuse. Cikgu akan terangkan selepas ni. Okey. Yang kedua, yang student confuse adalah peristiwa. Nama dia buruk pula tulisan cikgu. Ni tulisan bercuti. Peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif dan peristiwa, cikgu tulis P untuk peristiwa lah, tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Okey, apa kaitan dia ni cikgu? Okey, yang pertama sekali dalam yang nombor 1 ni, kita nak bezakan peristiwa bersandar dengan tak bersandar. Bersandar ni tips dia adalah peristiwa A memberi kesan kepada peristiwa B. Jadi yang ini bila peristiwa A memberi kesan kepada peristiwa B, ingat tahu, kita panggil dia sebagai peristiwa bersandar. Okey. Jadi, macam mana kita nak tahu tips peristiwa tu bagi kesan ke tak bagi kesan? Dia ada mention tentang keyword. Keyword dia adalah tanpa pemulangan. Maksudnya dia tak pulangkan balik. Tanpa pemulangan ataupun dia kata erti kata yang sama dengan tanpa pemulangan. Tak letakkan balik ke ataupun apa-apalah tanpa pemulangan. Jadi yang ini kita panggil dia bersandar. Tak bersandar tu apa? Peristiwa A tidak memberi kesan. Tengok tahu salin ni. Tidak memberi kesan kepada, cikgu tulis kepada peristiwa B. Jadi yang ini kita panggil dia tidak bersandar. Contohlah kita bayangkan kamu ni tengah sandar dekat dinding. Kalaulah dinding tu dia kukuh, tak apalah nanti kamu pening. Seri. Okey, maksudnya dekat sini peristiwa A dia tak bagi kesan kepada peristiwa B. Tak kisahlah apa-apa pun. Yang itu cikgu dah terangkan dah. Okey, just kalau nak bezakan, kalau dia bersandar ataupun tak bersandar, kalau bersandar dia ada satu keyword yang dia mention tanpa pemulangan. Maksudnya dia tak letak balik bola tu. Dia tak letak balik kad tu. Ataupun ada keyword lain yang membawa sama erti dengan tanpa pemulangan. Okey, inilah yang nombor 1, bersandar dan tidak bersandar. Okey.
Okey, jadi untuk hari ini kita pergi kepada saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey, untuk orang yang untuk yang senang kita nak faham, untuk senang kita nak faham, okey. Jadi keyword yang kita kena faham dekat sini adalah kalau dia apa orang kata, kalau dia tidak saling eksklusif. Kita pergi kepada tidak saling eksklusif. Bila tidak saling eksklusif, kita ingat gambar ni. Kita ingat gambar ni. A bersilang dengan B. Maksudnya apa? Maksudnya apabila tidak saling eksklusif, tidak saling eksklusif, peristiwa A berkaitan, berkaitan ataupun saling berkait dengan peristiwa B. Sebab itulah bila dia berkait, kita panggil dia apa? Kita panggil dia persilangan. Maksudnya ada kaitan peristiwa A, ada kaitan dengan peristiwa B. Dia lain dengan tanpa bersandar dengan bersandar. Jadi dekat sini tidak saling eksklusif adalah dia boleh berkait. Peristiwa A tu kita mampu kaitkan dengan peristiwa B. Nanti kita akan tengok balik homework kita. Manakala saling eksklusif, peristiwa A tiada kaitan dengan peristiwa B. Tiada kaitan dengan peristiwa B. Yang ini dulu yang kamu kena faham. Yang ni dulu yang kamu kena faham. Kalau peristiwa A berkait dengan peristiwa B, kita panggil dia persilangan. Dia ada kaitan. Jadi dekat sini simbol persilangan untuk set adalah U terbalik. Okey. Kalau PA tiada kaitan dengan PB, maksudnya peristiwa A tak ada kaitan pun dengan peristiwa B. Kita panggil dia saling eksklusif. Eksklusif tu apa? Eksklusif tu adalah terhad, benda yang special. A special dengan diri dia, B special dengan diri dia, tak boleh bergabung. Okey. Jadi keyword dia dekat sini, ingat cakap cikgu, kalau kita panggil tidak saling eksklusif, dia ada kaitan. Manakala kalau saling eksklusif, dia tiada kaitan. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Alamak, boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey. Ingat kan? Cikgu, nota cikgu berterabur. Okey, cikgu bagi nota senang je. Ingat, peristiwa saling eksklusif. Ni salin eksklusif. Bila kita panggil dia saling eksklusif, maksudnya apa? Dia ada kaitan. Ada kaitan. Okey. Lepas tu kalau cikgu cakap peristiwa tidak saling eksklusif, tidak saling eksklusif. Dekat sini kita panggil dia tiada kaitan. Ingat tu je, itu je, senang je. Senang, macam tu je kita nak bezakan. Kalau dia ada kaitan, maksudnya dia saling eksklusif. Kalau dia tiada kaitan, kita panggil dia tidak saling eksklusif. Okey, sampai situ nota cikgu. Boleh faham ke semua sampai situ? Boleh faham ke? Jelas? Alamak. Jelas Okey ke cikgu. semua? Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh buka bahagian homework cikgu balik. Jadi ingat, kalau ada kaitan maksudnya ada persilangan. Jadi sebelum kita nak kira kita punya kebarangkalian, kita akan belajar cara menentukan di eksklusif ataupun tidak eksklusif. Tidak saling eksklusif. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan di hadapan. Sebelum cikgu pergi kepada kita punya homework, kenapa cikgu bagi kamu page ni? Kenapa cikgu nak kena bagi page ni? Sebab
Sebab cikgu nak kamu faham benda ni. Cikgu nak kamu faham. Kalau dia dikira sebagai saling eksklusif. Kalau dia dikira sebagai saling eksklusif, ingat bila cikgu cakap saling eksklusif, saling dekat sini bermakna dia ada kaitan. Tidak saling eksklusif maksudnya dia tiada kaitan. Ingat macam tu je, senang je. Tidak bermakna tiada. Tiada bermakna tiada persilangan. Ingat macam tu. Tiada persilangan. Itu cara paling senang lah nak ingat. Itu adalah cara paling senang nak ingat. Kamu ingat je peristiwa tidak saling eksklusif, maksudnya dia tiada kaitan. Bila dia tiada kaitan, maksudnya tiada persilangan. Ingat yang itu. Okey ke semua sampai situ? Pengertian dia boleh faham? Hello, okey ke? Alamak, Ani Sofia okey tak Ani Sofia? Boleh faham ke sampai situ? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya homework. Kita akan pergi kepada kita punya homework. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Kita akan pergi kepada soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Cikgu akan buat. Cek cek. Okey, sekarang ni kita nak tahu dia eksklusif ataupun tidak eksklusif sahaja. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita nak tentukan dia. Saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Jadi kita pergi kepada soalan-soalan yang diberikan. A, B, C, D, E. Ada 5. Ada 5 dekat sini. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan A. Okey, soalan ni bercakap tentang seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelas 4 alfa. Okey, daripada kelas 4 alfa. Okey, jadi kita pergi dulu kepada peristiwa ataupun soalan A dan B. Okey, A dan B kita cek dekat A dengan B dia berkaitan tak? Ada tak kaitan? Okey, jadi kita tengok. Pelajar yang tinggal di asrama, okey itu A. Itu adalah maklumat dekat A. Dan yang kedua adalah pelajar lelaki. Ada tak kaitan kalau cikgu cakap cikgu seorang lelaki dan cikgu tinggal di asrama, ada kaitan tak dekat situ semua? Boleh faham ke? Ada kaitan tak bila cikgu cakap saya seorang lelaki dan saya tinggal di asrama. Ada kaitan tak dekat situ? Ada. Ada. Maksudnya dekat A dikira sebagai peristiwa saling eksklusif. Bila saling eksklusif maksudnya A bersilang dengan B. Boleh faham ke semua kat A tu cikgu tunjuk? Boleh faham? Okey. Jelas ke untuk soalan A? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, B dia cakap A dengan C. Okey, A dan C. A bercakap tentang pelajar yang tinggal di asrama. C dia cakap tentang ahli unit uniform Puteri Islam. Okey, bila kita cakap tinggal di asrama, ahli unit beruniform Puteri Islam, ada kaitan tak? Adakah apabila seorang unit uniform Puteri Islam tak boleh duduk asrama? Ada tak orang yang ambil unit uniform Puteri Islam tinggal di asrama? Ada tak? Ada. Ada, bermakna dia ada kaitan. Peristiwa A dan C ada kaitan. Jadi dekat sini kita panggil dia saling eksklusif juga. Itu sahaja. Bila kita tengok ada kaitan, maksudnya dia dikira sebagai saling eksklusif. Okey, itu B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Cikgu tak faham lagi. Tak faham lagi, tengok kepada soalan C. B dan C. Kita baca betul-betul apa peristiwa dekat B. B, pelajar lelaki. C, ahli unit uniform Puteri Islam. Ada tak dalam dunia ni, seorang lelaki masuk unit uniform Puteri Islam? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau dia seorang lelaki dan dia nak masuk unit uniform,
Dia tak boleh panggil puteri Islam. Kita panggil dia putera Islam. Tapi sekarang dia puteri. Puteri untuk perempuan. Dan sekarang dia lelaki. Jadi kita tak boleh kaitkan. Dia tiada kaitan dekat situ. Jadi bermakna B dan C adalah tiada, tidak saling eksklusif. Itulah cara dia. Eksklusif. Jadi kalau nak saling eksklusif B bersilang dengan C, kita pangkah macam tu. Okey. Jelas ke soalan C? Boleh faham ke cikgu terang untuk C? Okey ke? Alright tak alright? Okey, cikgu. Okey. Okey. D. A dan D. Cikgu. A dan D. A dan D. Kita tengok. Cikgu. A adalah seorang pelajar yang tinggal di asrama. D. Pelajar yang menaiki kereta ke sekolah. Okey. Sekarang kita tengok kepada soalan A dan D. Pelajar yang tinggal di asrama, pelajar yang tinggal di asrama dengan pelajar yang menaiki kereta ke sekolah. Boleh kaitkan tak? Bila dia duduk asrama, adakah dia naik kereta ke sekolah? Boleh kaitkan ke tu? Cikgu nak tanya kamu. Tak. Bila cikgu cakap cikgu duduk asrama, cikgu tak perlukan kereta ke sekolah. Maksudnya asrama ni di dalam sekolah dah. Maksudnya cikgu pergi sekolah jalan kaki je. Jadi cikgu tak perlu naik kereta. Jadi bila dia tiada kaitan A dan D tu, kita panggil dia tidak saling eksklusif. Itu cara dia. Tidak saling eksklusif. Jadi apa yang kita boleh dapat? A tidak bersilang dengan D. Akhir sekali, kita tengok kepada soalan E. Untuk soalan E, B dan D. Kita tengok kan? Okey, kita tengok betul-betul maklumat dekat B. Lepas tu kita tengok pula maklumat dekat D. Pelajar lelaki, pelajar yang menaiki kereta ke sekolah. Okey. Cikgu nak cakap, cikgu seorang pelajar lelaki dan cikgu ke sekolah menaiki kereta. Boleh tak cikgu cakap macam tu? Boleh, cikgu. Boleh. Bila boleh, maksudnya dia ada kaitan. Bila dia ada kaitan, dekat sini kita panggil dia saling eksklusif. Jadi, B bersilang dengan D. Itulah maksudnya. Itu je cara nak cari. Ingat, mana tips dia cikgu? Ni tips dia. Ni nota yang penting. Bila eksklusif, dia ada kaitan. Bila dia tidak saling eksklusif, dia tiada kaitan. Dan bila dia tiada kaitan, dia tiada persilangan. Jadi inilah soalan nombor 1 yang cikgu tunjuk dekat depan. Boleh faham ke semua? 1A, B, C, D, E. Jelas ke semua? Jelas, cikgu. Okey, baik. Amir, jelas ke Amir? Boleh faham Amir? Jelas, cikgu. Okey, baik. Habis dah soalan nombor 1. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan. Okey, ada soalan boleh tanya kat cikgu . Lepas tu tidak, cikgu, bukan ke saling eksklusif ni ada persilangan cikgu. Tidak saling eksklusif. Oh, cikgu tersilap ni. Tidak saling eksklusif tu yang ada persilangan. Maafkan cikgu. Okey, maafkan cikgu. Tidak saling eksklusif, dia ada persilangan. Sorry. Ada persilangan ni tiada. Saling eksklusif. Sorry. Cikgu pergi ke situ pula. Okey, jadi masing-masing boleh tengok balik nota ni. Cikgu ada misinformation. Terima kasih yang bagi tahu cikgu tadi. Cikgu ralik. Peristiwa yang tidak saling eksklusif, cikgu tersilap. Dia ada persilangan. Manakala peristiwa yang saling eksklusif, dia tiada persilangan. Sorry, cikgu ralik tadi.
Cikgu ralit. Betulkan satu info tu tadi. Okey, jadi ingat tau. Ingat cikgu just pergi kepada ada kaitan dengan tiada kaitan. Cikgu just pergi kat situ je. Okey, cikgu terlupa nak mention bahagian persilangan ni. Okey, jadi cikgu betulkan balik. Cikgu perbetulkan balik. Bila cikgu cakap dia saling eksklusif, ya dia ada kaitan. Dan bila saling eksklusif, masing-masing boleh tengok nota. Bila dia saling eksklusif, dekat sini dia tiada persilangan. Okey, ni tiada persilangan. Maafkan cikgu. Cikgu ralit tadi. Okey, lepas tu peristiwa tidak saling eksklusif bila dia tiada kaitan, maksudnya dia ada persilangan dekat situ. Okey, maafkan cikgu. Okey, betulkan balik nota tu. Cikgu ralit terangkan bahagian A dengan B ni. Cikgu terlupa untuk fokus kepada yang C. Okey. Okey, betulkan balik. Okey. Jadi kita perbetulkan balik. Kita perbetulkan balik. Masing-masing boleh tengok kat depan untuk bahagian persilangan dan tidak persilangan. Okey, cikgu highlight balik dekat sini. Bila dia tidak saling eksklusif, maksudnya dia ada persilangan. Bila dia saling eksklusif, maksudnya dia tiada persilangan. Okey. Jadi tengok betul-betul Bila tengok betul-betul saling eksklusif ni maksudnya dia special dengan diri dia sendiri. Kalau dia tidak saling eksklusif, dia ada persilangan. Jadi kalau cikgu nak ingat dia ada persilangan ke tak ada persilangan ke, apabila sesuatu tu tidak boleh dikaitkan. Tidak boleh dikaitkan. Maksudnya dia tiada persilangan. Okey, tak apa-apa. Yang tu nanti cikgu tunjuk. Yang ni nota. Ni nota. Peristiwa A dan B, kita panggil dia tidak saling eksklusif. Bila tidak saling eksklusif, dia ada persilangan. Maksudnya cikgu perbetulkan balik. Tadi bila tidak saling eksklusif, dia ada persilangan. Bila saling eksklusif, dia tiada persilangan. Okey. Dah perbetulkan balik dah nota? Sorry. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kejap Okey, kejap boleh tengok hadapan. Jangan risau, senang je ni, senang je. Okey. Zoom out. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat hadapan. Okey, peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jadi bila tidak saling eksklusif, cikgu perbetulkan balik nota cikgu. Cikgu perbetulkan balik nota cikgu. Cikgu minta maaf. Bila tidak saling eksklusif, dekat sini dia ada kaitan. Cikgu minta maaf. Kita buat balik daripada awal. Kesilapan daripada cikgu. Okey, jadi itulah yang pertama. Itu yang pertama. Cikgu perbetulkan balik. Okey, cikgu perbetulkan balik. Cikgu minta maaf. Okey, jadi yang kedua, peristiwa saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif. Jadi bermaksudnya dia tiada kaitan. Dia tiada kaitan. Cikgu perbetulkan balik. Minta maaf. Okey, jadi bila dia tiada kaitan, maksudnya dia tiada persilangan. Okey. Dia konsep dia sama sahaja macam tadi. Cikgu perbetulkan balik. Okey. Jadi kita fokus balik kita punya nota. Ingat. Okey, jadi nombor 1. Patutlah semua diam, semua confused. Cikgu minta maaf. Okey, peristiwa saling eksklusif, kita tengok kepada peristiwa nombor 1. Bila dia saling eksklusif, bila A dia punya bahagian dia sahaja, dan bila peristiwa yang kedua, dia bahagian dia itu sahaja. Jadi bila dia saling eksklusif, maksudnya dia tiada persilangan. Dia tak ada kaitan. Tapi bila dia tidak saling eksklusif, maksudnya A dan B dekat sini dia ada persilangan. Dia ada kaitan. Cikgu perbetulkan balik. Cikgu minta maaf.
Aduh, okey. Jadi cikgu akan buat balik Cikgu akan buat balik soalan tadi. Silap ni cikgu pergi tidur tadi. Okey, jadi kita akan pergi buat balik kita akan buat balik. Kita akan buat balik. Masing-masing boleh tengok ke depan. Okey, jadi dekat sini A, B, C, B, C, A, D dan B, D. Okey, kita tengok dulu kepada soalan A. A dan B. A dan B. Pelajar yang tinggal di asrama dan pelajar lelaki. Maksudnya, kamu tak payah lagi nak pandang eksklusif ke tidak eksklusif. Kamu buat macam ni. Dia ada kaitan. Ada kaitan. Itu A dan B. Okey, kemudian A dan C, pelajar yang tinggal di asrama dan dia dalam masa yang sama dia ahli unit uniform Puteri Islam. Dia macam tadi ada kaitan juga. Ada kaitan. Yang tadi kan kita dah terang kenapa dia ada kaitan, kenapa tak ada kaitan. Okey, kemudian B dan C, pelajar lelaki dan ahli unit uniform Puteri Islam. Lelaki tapi dekat sini puteri, maksudnya dia tiada kaitan. Okey. Lepas tu cikgu terang lagi sekali A dan D. Pelajar yang tinggal di asrama, pelajar tu naik kereta ke sekolah. Jadi kita tak boleh kaitkan. Maksudnya dia tiada kaitan. Akhir sekali B dan D. B, ini B pelajar lelaki dan pelajar yang naik kereta ke sekolah. Jadi bila pelajar lelaki, ada je pelajar lelaki yang naik kereta ke sekolah. Maksudnya dia ada kaitan. Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak tentukan dia ada kaitan ataupun tiada kaitan? Bila ada persilangan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Bila dia ada persilangan. Bila dia ada persilangan, maksudnya inilah kaitan dia. Ini adalah kaitan dia. Jadi bila ada kaitan, dekat sini kita panggil tidak saling eksklusif. Maafkan cikgu tadi Okey, jadi bila ada kaitan kita panggil dia tidak saling eksklusif. Jadi bila ada kaitan kita panggil dia tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Cikgu terangkan balik tu. Okey, ada kaitan dia tidak eksklusif. Eksklusif. Okey. Lepas tu akhir sekali E. Bila ada kaitan kita panggil dia tidak eksklusif. Tak eksklusif lah, tak special lah sebab dia boleh ada kaitan. Kalau dia tiada kaitan kita panggil dia eksklusif. Dan A dan D kita panggil dia eksklusif. Kenapa? Sebab dia tiada kaitan. Eksklusif ni macam orang kata special. Special contoh, keluaran jam eksklusif. Maksudnya jam tu tak pernah lagi dikeluarkan. Jadi dekat sini eksklusif tu sendiri membawa makna special. Jadi bila dia special, dia mesti tak boleh kaitkan dengan keluaran-keluaran sebelum ni. Cikgu perbetulkan balik. Hujah cikgu. Okey, semua minta maaf daripada cikgu. Okey, jadi ni nota daripada cikgu lah. Okey. Okey, boleh faham ke? Cikgu dah perbetulkan ni. Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey, bagus. Cikgu risau. Takut ada yang tak perbetulkan lagi. Adila dah perbetulkan dah? Adila? Sudah. Sudah. Okey. Zarif dah perbetulkan dah? Dah cikgu. Okey, cikgu minta maaf semua Okey. Terima kasih sebab ingatkan cikgu. Okey, cikgu pun boleh confuse tadi. Okey. Jadi ingat tau, peristiwa saling eksklusif. Bila cikgu cakap peristiwa saling eksklusif dekat sini, maksudnya dia A tu A sahaja, B tu B sahaja. Dan maksudnya dekat situ bila dia sahaja, dia tiada persilangan. Okey, manakala untuk peristiwa tidak saling eksklusif, ini simbol dia, ini adalah simbol dia.
Maksudnya ada persilangan, ada kaitan. Okey, jadi untuk memahami lebih lagi, kita akan pergi kepada kita punya nota yang seterusnya. Ni cikgu dah perbetulkan tau. Tengok balik. Ni jawapan dia. Okey, terima kasih Faiz ingatkan cikgu. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 2. Okey. Okey, jadi ada Danish baru datang. Ani Sofia baru okey. Okey, jadi ingat tau. Cikgu tak nak kamu tertukar macam cikgu masa exam. Okey, dalam peristiwa eksklusif, ingat tau. Peristiwa eksklusif dia tiada kaitan. Okey, manakala peristiwa tidak saling eksklusif, eksklusif dia ada kaitan. Okey, ingat tu dulu. Okey, jadi bila dia tiada kaitan, dia tiada persilangan. Bila dia ada kaitan, dia ada persilangan. Okey, tu nota daripada cikgu. Cikgu tulis atas tu kan. Okey, jadi yang pertama kita akan pergi kepada soalan ni. Rajah tersebut, rajah di sebelah menunjukkan sebuah cakera berbentuk heksagon. Okey. Lepas tu cakera tersebut diputarkan dan kesudahannya dicatat. Okey, ingat tau. W ialah peristiwa mendapatkan faktor bagi 20. Faktor bagi 20. Sebelum cikgu nak jawab, cikgu akan tunjukkan. Faktor bagi 20. Cikgu tunjuk ni tau. Okey, W faktor bagi 20. Macam mana kita nak tahu faktor bagi 20? Okey, cara dia adalah kamu bahagikan 20 dengan 1 sampai 10. Okey, tengok ni 20 bahagi dengan 1, kita akan dapat 20. 20 bahagi dengan 2, kita akan dapat 10. 20 bahagi dengan 3, bila 20 bahagi dengan 3, kita akan dapat 6.7. 20 bahagi dengan 4, kita dapat 5. 20 bahagi dengan 5, kita dapat 4. Okey, cikgu baru sampai 5 ni. Cikgu buat pula. 20 bahagi dengan 6. Bila 20 bahagi dengan 6, cikgu dapat 3.3. Okey, 20 bahagi dengan 7. 20 bahagi dengan 7, cikgu dapat 2.8. 20 bahagi dengan 8. Tengok ni 20 bahagi dengan 8, kita dapat 2.5. 20 bahagi dengan 9. Bila 20 bahagi dengan 9, kita dapat 2.2. Akhir sekali 20 bahagi dengan 10. 20 bahagi dengan 10, kita dapat 2. Cikgu tengah buat apa ni? Cikgu tengah ajar kamu cara nak cari faktor bagi sesuatu nombor. Jadi nak cari faktor bagi sesuatu nombor, ambil nombor tu bahagikan 1 sampai 10. Dan jawapan tu mesti kena tiada perpuluhan. Jadi dekat sini, yang ada perpuluhan kamu pangkah. Yang ada perpuluhan kamu pangkah. Ada perpuluhan kamu pangkah. Ada perpuluhan kamu pangkah. Ada perpuluhan kamu pangkah. Jadi kamu dah singkirkan dah. Kamu dah singkirkan dah. Jadi cara nak baca faktor bagi 20 dekat sini macam mana? Kita baca 1, 2, 4. Kita baca ke bawah. 1, 2, 4. Kalau kamu pening cara baca dia macam ni. 1 dengan 20. Okey. Jadi 1 dengan 20 dah termasuk. Okey. Kemudian 2 dengan 10. Sebab apa? Sebab dia tiada perpuluhan. 2 dan 10. Okey. Ni dah masuk. Ni dah masuk. Okey. 4 dan 5. Okey. 4 dan 5. Okey. Ni dah masuk. Sekarang ni cikgu nak bubuh 5 dan 4. Tapi 5 dan 4 dah ada dalam ni. Jadi tak perlu tulis. Akhir sekali 10 dan 2. 10 dan 2, 10 dan 2 dah ada dah dekat dalam tu. Jadi inilah nombor faktor bagi 20. Tu cara cari faktor bagi 20. Jelas ke semua cara cari faktor? Boleh faham? Okey ke? Okey, cikgu. Okey, bagus.
Okey, risau cikgu. Okey, jadi itu adalah W. Nak cari faktor tu, cara cikgu cari tu. Okey, X pula. Okey, huruf konsonan. Apakah huruf konsonan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa huruf konsonan dalam dunia ni? Ha. A, E, Yang I, O, bukan U A, ke? E, I, O, U. Ha? Yang bukan A, E, I, O, U. Ya, betul. Jadi huruf konsonan dekat sini adalah yang bukan huruf vokal. Jadi huruf vokal tu apa? Bukan A, E, I, O, U. Stop. Okey. Jadi selain daripada huruf A, E, I, O, U adalah huruf konsonan. Ini adalah huruf konsonan. Kenapa cikgu selesaikan ni semua dulu? Sebab cikgu takut bila cikgu buat, kamu tak faham kenapa dia tiada kaitan dan kenapa dia ada kaitan. Okey, jadi X dekat sini adalah huruf konsonan. Cikgu selesaikan dulu. Konsonan. Okey, X dah selesai, W dah selesai, Y. Y. Peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. Macam mana nak tahu kuasa 2 sempurna? Okey, kuasa 2 sempurna adalah bila kamu tekan punca kuasa dapat integer. Bukan dalam keadaan perpuluhan, bukan dalam keadaan pecahan. Itu cara yang kita nak tahu dia kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Kuasa 2 sempurna. Okey, tengok kat sini. Okey, Y ialah peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. Apa nombor yang kita nak cuba? Ada 5, 4, 9. Sekarang kita tekan punca kuasa 4, kita dapat 2. Jadi 4 tu adalah punca kuasa 2 sempurna. Okey, kemudian kita tekan pula 5. 5 ni bila kamu tekan, kamu akan dapat 2.2. Jadi 5 tu adalah bukan kuasa 2 sempurna. Akhir sekali 9. 9 bila cikgu tekan, cikgu dapat 3. Maksudnya 9 ni adalah kuasa 2 sempurna. 4 dan 9 sahaja. Okey, Z. Masing-masing boleh tengok Z. Peristiwa mendapat huruf-huruf sebelum H. Okey, masing-masing boleh tengok. Z dekat sini adalah sebelum huruf H. Sebelum huruf H. Macam mana kita nak tahu huruf H? A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. F, G, H. Jadi kita nak sebelum huruf H. Jadi sebelum huruf H dia ada apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang terlibat dekat sini A, B, C, D, E, F, G sahaja. Okey, jadi dekat sini cikgu keluarkan peristiwa W, peristiwa X, peristiwa Y dan peristiwa Z. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan. Cikgu dah keluar dah ni. Cikgu dah keluar. Okey, jadi kita pergi kepada W dengan X. Okey, kita pergi kepada A. W dan X. Kita nak tengok dia ada kaitan tak antara dua-dua ni. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok W dan X. W ni adalah tentang nombor. X pula adalah tentang huruf. Jadi dia boleh ada kaitan tak antara W dan X tu? Boleh ke cikgu dapatkan nombor dan huruf dalam satu masa? Cikgu nak satu je, sama ada dia pergi kat A ataupun dia pergi kat T. Boleh ke ada satu anak panah, cikgu dapat nombor dan huruf dalam satu masa? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya W dan X tu dia tiada kaitan. Jadi W dan X bila tiada kaitan kita panggil apa? Kita panggil dia peristiwa eksklusif. Itu cara dia. Itu cara dia. Jadi dekat sini cikgu dah keluarkan satu-satu supaya kamu boleh nampak. Kenapa dia ada kaitan? Kenapa dia tiada kaitan? Okey, itu jawapan A. Kita pergi pula B. X dan Z. Okey, X ni apa?
adalah tentang huruf konsonan yang bukan A, E, I, O, U. Maksudnya huruf B, C, D, itulah. Lepas tu Z, huruf sebelum H. Huruf sebelum H dekat sini, B huruf konsonan tak? B huruf konsonan tak? Huruf konsonan. Ya, C huruf konsonan tak? Konsonan juga. Okey, D huruf konsonan tak? Ya. Ya, maksudnya X dan Z dia ada kaitan. Bila dia ada kaitan, maksudnya dia tidak eksklusif. Dia adalah dikira sebagai tidak eksklusif. Itu cara kita nak baca dia. Okey, lepas tu kita buat pula C. Okey, C, W dan Z. Masing-masing boleh tengok. W dan Z. Okey, W. Okey, W ni tentang nombor. Z. Z ni adalah tentang huruf. Ada kaitan tak dekat situ nombor dan huruf? Ada tak kaitan W dan Z tu? Tiada. Kaitan. Tiada kaitan. Tiada kaitan. Kenapa cikgu? W bercakap tentang nombor 1, 20, 2, 10, 4, 5. Manakala Z bercakap tentang huruf A, B, C, D, E, F, G. Maksudnya dekat situ dia tiada kaitan. Bila dia tiada kaitan, dia dikira sebagai eksklusif. Itu cara baca dia. Okey, D. Kita tengok pula. Y dan W. Okey, Y kuasa 2 sempurna. W faktor bagi 20. Okey, kita tengok dekat sini. Nombor 4 ada dekat Y, nombor 4 ada dekat W. Jadi bila dia ada dekat dua-dua belah, maksudnya dia ada kaitan. Jadi bila dia ada kaitan dekat sini, kalau ada kaitan kita panggil dia tidak eksklusif. Okey, tak eksklusif, tak special lah, ada kaitan, kita boleh kaitkan. Okey, akhir sekali Y dan apa ni? Y dan okey, itu tak apa, itu kita hold dulu. Okey, itu kita hold dulu. Y dan apa cikgu tak tahu. Okey, jadi itu cara nak baca dia. Itu adalah cara kita nak baca dia eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Jelas ke contoh nombor 2 yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Last soalan. Last soalan. Kita pergi kepada homework kita. Cikgu banyaklah nak pergi kepada peristiwa saling eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Ya, penting. Sebab apa penting? Sebab formula dia lain. Formula saling eksklusif lain. Formula tidak saling eksklusif lain. Jadi dekat sini bila kita salah tentukan dia tidak saling eksklusif ataupun saling eksklusif, kita dah gunakan formula yang lain. Jadi dekat sini yang cikgu tengah ajar sekarang ni adalah nak menentukan dulu dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okey, jadi kita pergi kepada contoh kita yang terakhir. Bukan contoh ni, homework. Okey, jadi kita pergi kepada homework kita yang terakhir iaitu nombor 3. Jadi masing-masing boleh tengok. Apa tips dia dekat sini? Apa tips dia dekat sini? Cari dia ada kaitan ataupun tidak. Bila dia ada kaitan, maksudnya kita boleh ada hubungan lah. Bila ada kaitan, maksudnya tidak eksklusif. Eksklusif. Okey, itu yang pertama. Kalau dia tiada kaitan, bila dia tiada kaitan, maksudnya dekat situ dia adalah eksklusif. Okey. Jadi, kita akan cek dia eksklusif ataupun tidak eksklusif. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, jadi cikgu nak tengok kamu buatlah soalan nombor 3 dulu. Okey, jadi masing-masing boleh selesaikan soalan nombor 3. Okey, Zarif boleh ke cuba buat soalan nombor 3 tu? Boleh ke, Cikgu? Okey, cuba.
Terima kasih. Siapa ni? Faiz. Terima kasih Faiz sebab ingatkan cikgu tadi. Cikgu blur. Cikgu baru bangun tidur tadi. Okay, terima kasih Faiz. Faiz dengar ke suara cikgu? Mana Faiz ni? Sama-sama. Okey, Faiz. Okey, jadi yang lain cikgu nak kamu cuba buat soalan nombor 3. Cuba buat soalan nombor 3. Dah siap ambil gambar send dekat cikgu. Ada yang dah siap sebenarnya. Ada yang dah siap. Tak apalah, hantar je dekat cikgu lagi sekali. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu. Cikgu nak tanya Amir. Amir boleh buat tak tu nombor 3? Tentukan dia salin eksklusif ataupun tidak salin eksklusif. Nak cuba pun tu. Tengah cuba Danish. Danish boleh ke cuba buat tu Danish? InsyaAllah. InsyaAllah. Pastilah boleh. InsyaAllah. Percaya. Okey. Cikgu tunggu. Bazil, boleh buat tak tu Bazil? Boleh cikgu. Okey. Okey, bagus. Faiz dah dapat buat. Ani Sofia dapat buat tak tu? Dapat cikgu. Okey. Tak apa Amar, nanti cikgu cek. Adila, Adila dapat buat tak Adila? Tengah mencuba. Tengah mencuba. Okey. Cikgu, tak pastilah buah tempatan. Apple tu buah tempatan ke manggis tu buah tempatan. Google. Apple ke manggis buah tempatan? Cikgu nak test lah seorang ni. Cikgu nak tanya Alia Nazira. Alia Nazira, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Alia, manggis ni buah tempatan ke tak? Ha? Manggis buah tempatan ke tak? Ha. Ha? Ha. Oh, dengar macam tak ke ha? Ha. Oh, jawapan selamat ke? Jawapan selamat ke tu? Cikgu nak tanya Bazil. Bazil, manggis buah tempatan ke tak Bazil? Buat tempatan cikgu. Macam tu lah. Bagus. Kita test lagi seorang. Sekejap Cikgu nak test. Danish. Danish boleh dengar Danish? Boleh. Danish, apple buah tempatan ke tak?
Ke tahu makan je? Tak. Okey, pandai. Apple tak tempatan. Bagus. Dari go, dua yang hantar kerja, dua yang hantar. Okey. Okey, Fazil. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Dah hantar lagi, dah hantar. Okey. Irfan boleh dengar ke suara cikgu Irfan? Saya lah Dennis tu. Ya Allah. Cikgu saya nombor Irfan. Suruh saya cikgu Irfan. Nama Boleh, dekat boleh. tim bagi Danish. Dia kira tukar-tukar. Bosan kalau satu nama ni. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi ni cikgu tunjuklah dekat kamu. Kita ni nak tengok dia saling eksklusif ataupun tak saling eksklusif. Ingat nota daripada cikgu atas ni. Bila dia ada kaitan, maksudnya dia tak special lah. Jadi bila dia ada kaitan, kita panggil dia tidak eksklusif. Kalau dia tiada kaitan, kita panggil dia eksklusif. Okey, kita tengok Okey, A, P dan Q. P dan Q. Tengok tau. P ni adalah buah manggis. Q ni adalah buah tempatan. Manggis tu sendiri adalah buah tempatan. Maksudnya dia ada kaitan. Jadi P dan Q dekat sini dialah ada kaitan. Bila dia ada kaitan, kita panggil dia tidak eksklusif. Eksklusif. Itulah maksudnya persilangan. Itulah yang dimaksudkan dengan persilangan. Jadi P dan Q adalah dia berada di antara dua benda. Dia berada di antara dua benda. Dia bersilang antara P dan Q. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok. Okay, cikgu harap betul tau. Okey. R dengan P. Masing-masing boleh tengok. R. Peristiwa mendapatkan buah apple. P adalah mendapatkan buah manggis. Okey, cikgu nak kamu faham satu benda. Sekarang ni dia nak dapatkan satu biji buah je. Dia nak daripada bakul tu dia nak ambil satu biji buah je. Jadi sekarang ni dia tak boleh nak dapatkan apple dengan manggis dalam satu masa. Jadi bila kita dah ambil manggis lah. Bila kita dah ambil apple lah. Jadi apa yang kita boleh cakap? R dan P kita tak boleh kaitkan. Bila orang tanya kamu, tadi kau dapat buah apa? Dapat buah apple. Lepas tu orang lain tanya, dapat buah apa tadi? Manggis. Manggis ke apple? Kenapa orang mempersoalkan? Sebab dia dekat sini dia tiada kaitan. Dia tiada kaitan. Jadi bila dia tiada kaitan, kita panggil dia eksklusif. Okey, habis B. Okey, C. P dan S. Kita tengok Okey, P ni adalah buah manggis, S ni adalah buah rosak. Jadi P dan S ni, P dan S, manggis yang kita tahu dalam dunia ni. Buah tak kisahlah buah apa-apa dalam dunia ni, ada je yang rosak, ada je yang elok. Jadi dekat sini kita boleh je nak dapatkan buah manggis yang rosak. Jadi dekat sini dia ada kaitan. Jadi dekat sini bila dia ada kaitan, kita panggil dia tidak eksklusif. Tu cara dia. Okey, D, Q dan R. Masing-masing boleh tengok Q dan R. Okey, Q. Peristiwa mendapatkan buah-buah tempatan. R, buah apple. Jadi dekat sini apple tu adalah bukan buah tempatan. Maksudnya dia tiada kaitan. Bila dia tiada kaitan, maksudnya dia adalah dikira sebagai eksklusif. Jadi nota ni ringkas.
Nota ni ringkas tapi berguna. Okey, akhir sekali E, R dan S. Kita pergi kepada R. R ni apa? Nak dapatkan buah apple. S ni apa? Mendapatkan buah apple yang rosak. Cinderella pun dapat buah apple yang rosak. Apatah lagi kamu. Okey, apatah lagi kita. Okey, jadi maksudnya apple tu boleh rosak. Jadi bila ada kaitan antara dua info tu, jadi bila ada kaitan, kita panggil dia tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Itulah cara dia. Ada kaitan bermaksud ada persilangan. Macam ni. P dan Q dia ada persilangan. P dan S ada kaitan. Bila ada kaitan, ada persilangan. Bila ada kaitan, ada persilangan. Manakala bila tiada kaitan, bila tiada kaitan, tiada persilangan. Macam D pula, D juga. Q, bila tiada kaitan, maksudnya tiada persilangan. Habis dah cara nak menentukan dia eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Jelas ke? Inilah homework cikgu. Ini adalah homework cikgu. Jadi sejam dah kita pergi kepada kita punya homework. Okey, jelas ke semua? Bahagian ni dulu jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu, tapi Boleh. Okey, bagus. Cikgu harap masing-masing jelas. Okey, habis. Sekarang masing-masing boleh tengok. Barulah kita masuk kepada pengiraan kita. Okey. Jadi pengiraan kita ni tak payah nak pening-pening pun. Senang je cikgu. Dia bagi PA, P bersilang ni macam mana. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Peristiwa A dan B kalau tidak saling eksklusif, jadi dia ada persilangan. Ada persilangan maksudnya kamu kena tolakkan dengan jumlah yang dalam ni. Kalau dia saling eksklusif maksudnya tiada persilangan. Jadi kamu boleh tambahkan kebarangkalian dekat A dengan kebarangkalian dekat B. Itu je. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan. Kita akan cuba buat soalan. Okey. Jadi kita nak cuba buat soalan. Ini nak tentukan tahu. Nak tentukan dia eksklusif ataupun tak eksklusif. Okey, kejap cikgu cari. Okey, masing-masing boleh tengok Dalam satu jamuan, kebarangkalian okey, sekarang ni kita nak masuk kepada pengiraan peristiwa eksklusif dengan pengiraan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Dia. Mimpi dia. Okey, kejap Cikgu nak kamu nampak pengiraan ni. Cikgu just nak terangkan. Ya. Baik. Okey, kejap cikgu tunjuk kat depan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita akan fokus kepada soalan yang pertama. Okey, tengok cikgu akan jawab A dulu. Walaupun ada buku teks, siapa ada buku teks boleh buka buku teks. Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan beserta penerangan. Dalam satu jamuan, kebarangkalian ni apa? P lah, P. Okey. Zalifah dan Maran makan cendol. Maksudnya kebarangkalian PZ untuk Zalifah kita dapat 5/7. Dan Maran ni bukan nama tempat, Maran Pahang, bukan nama orang. Mana ada nama Pahang makan cendol. Okey, jadi dekat sini PM kebarangkalian untuk Maran makan cendol adalah 3/5. Okey, kita dah dapatkan data tu dahulu. Okey, jadi A, wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah van. Okey, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan macam mana kita nak keluarkan. Macam mana kita nak keluarkan kedua-duanya. Okey, jadi kebarangkalian
Zalifah dan Maran makan cendol, maksudnya dua-dua ni makan cendol ni. Bila dua-dua makan cendol, kita nak dapatkan. Kita nak dapatkan dia punya peristiwa gabungan. Ingat balik, untuk mendapatkan apabila ada dua kebarangkalian PA darab dengan PB, boleh tengok apabila dia tidak saling bersandar. Okey, jadi PA darab PB tu cara nak cari dia punya kebarangkalian. Sebab itulah dia darab dekat sini. Sebab itulah dia darab dekat sini. Jadi dekat sini 5/7 ni apa? 5/7 adalah untuk Zalifah. Manakala PM ni adalah untuk peristiwa Maran. Jadi 3/5. Jadi peristiwa apabila kedua-dua, ingatlah. Ini 5/7 ni adalah peristiwa A. Peristiwa pertama. 3/5 ni adalah untuk peristiwa B, iaitu peristiwa kedua. Jadi ingat balik yang kita dah belajar lepas-lepas. Bila kita nak dapatkan, dua-dua peristiwa gabungan, kebarangkalian peristiwa gabungan, kita gunakan dia sebagai darab. Jadi kita akan dapat dia 3/7. Cikgu lupa kamu buka balik. Kalau siapa-siapa yang dah print, boleh buka balik worksheet homework ni. Cikgu akan terangkan, jangan risau. Okey, boleh buka balik worksheet homework ni. Ni. Hukum pendaraban kebarangkalian PA darab PB. Kita dah ada buat dah minggu lepas. Okey, jadi dekat sini sebab itulah PA darab PB. Kebarangkalian apabila kedua-dua makan cendol. Kedua-dua makan cendol adalah kita dapatkan dia 3/7. Kenapa kita nak dapatkan dia 3/7? Masing-masing boleh tengok. Kita nak dapatkan pula kebarangkalian untuk Zalifah je makan cendol. Okey, jadi kita ambil Zalifah punya 5/7 dekat sini tolak dengan 3/7. 3/7 ni apa? 3/7 adalah apabila kedua-duanya makan cendol. Jadi untuk si Zalifah ni, untuk Zalifah sahaja, 5/7 tolak dengan 3/7, baki dia adalah dekat bahagian Zalifah. Manakala Maran makan cendol sahaja, jadi dekat sini 3/5 ni dapat daripada mana? Dapat daripada Maran punya kebarangkalian. Tolak 3/7. Tolak apabila kedua-duanya makan cendol. Jadi dekat sini sebab itulah sini 6/35. Boleh faham ke semua? Nampak ke? Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi kenapa kita nak tahu? Kita punya gambar rajah ni? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan 4/3/5? Macam mana kita nak dapatkan 4/3/5? Kamu tekan je kalkulator 2/7 tambah 3/7 tambah 6/35. Okey, jadi yang tu tak apa, yang tu nanti kamu pening. Okey, sabar dulu yang tu nanti, Yang cikgu nak tunjuk dekat sini, bila kita dah dapatkan gambar rajah, kita nak hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan ni adalah kita menggunakan mana formula tadi? Okey, kejap Kita menggunakan formula kalau kita tengok ada kaitan. Jadi bila kita ada kaitan dekat situ, maksudnya kita menggunakan formula saling tidak eksklusif. Okey, ini Okey, jadi bila ada kaitan kita gunakan formula tidak saling eksklusif. Jadi sebab itulah untuk formula tidak saling eksklusif macam yang cikgu tunjuk tadi.
Macam yang cikgu tunjuk. Mana yang cikgu tunjuk? Yang ni. Bila dia ada kaitan, ada persilangan, ambil PA bahagian A ni, bahagian A, tambah dengan PB bahagian B ni tadi, tolak dengan yang tengah-tengah ni. Jadi bila kita tolak dengan tengah-tengah tu, sebab tu cikgu tak pergi kepada 4/35. Sebab tu cikgu tak pergi ke 4/35. Kita nak yang dalam ni yang penting ni. Jadi 2/7 tambah dengan 5/7. Oh, okey. Okey, jadi cikgu pergi kepada dekat sini. Okey, jadi PA kalau cikgu ambil 2/7, kalau cikgu ambil 2/7, masing-masing boleh tengok tau. Okey, cikgu akan terangkan, jangan risau. Okey, kejap. Kejap Ada yang tanya cikgu, kenapa bukan ambil 2/7 cikgu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan untuk soalan B. Untuk soalan B, formula dia adalah PA. Tengok PA. Bila cikgu cakap PA, PA ni dari mana? Keseluruhan untuk A. Keseluruhan untuk A. PB tambah dengan PB. PB ni mana? Keseluruhan untuk B. Sebab itulah dekat sini, sebab itulah dekat soalan kita tadi, kita ambil PA, PZ, PZ kita bukan 2/7 je. PZ kita adalah 5/7. Sebab itulah dekat sini 5/7. Tambah PB. Sekarang ni PM. PM kita bukan 6/35. Kita ambil semua iaitu 3/5. Okey. Habis dekat situ kita tolak. Tolak dengan apa? Tolak persilangan yang kita dapat dekat tengah-tengah ni. Okey. Bila persilangan dekat tengah-tengah tu, dekat sini kita dapat 3/7. Sebab itulah kita tolakkan dengan 3/7. Jadi dekat sini inilah jawapan dia. 31/35. Itulah kebarangkalian untuk Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Boleh. Okey. Tak jelas lagi boleh bagi tahu cikgu. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Zarif, jelas ke Zarif ataupun perlukan penjelasan lagi sekali? Boleh tak cikgu jelaskan sekali lagi? Boleh. Oh, boleh. Tak ada masalah. Kalau ada masalah, bagi tahu. Okey, jadi masing-masing tak apalah. Kod-kod yang tu serabut, cikgu tunjuk sendiri. Okey, kita tengah bayangkan. Kita tengah bayangkan. Okey, sebelum kita nak bayangkan ni, cikgu nak dengar sikit suara. Masing-masing tengah dengar ke? Hai, mana orang ni? Tengah dengar ke masing-masing? Tengah. Okey, masing-masing boleh tengok Dalam satu jamuan, okey, cikgu buka kemah. Cikgu buka kemah. Okey, ni kemah kita, kemah jamuan. Backwah, orang panggil backwah. Okey, dalam satu jamuan ni kemah, bukan kampung tu ni kemah. Okey, dia ada banyak hidangan. Dia ada banyak hidangan. Okey, itu okey. Ni adalah hidangan. Ni jamuan lah, backwah, jamuan lah, jamuan. Ni jamuan. Okey, kenduri, kenduri. Okey, dalam kenduri ni ada seorang nama dia Zalifah. Ni Zalifah. Zalifah. Okey, kemudian seorang lagi nama dia Maran. Kenapalah dia ambil nama tempat? Pening student. Okey, jadi Zalifah dengan Maran ni nak pergi ke jamuan. Dalam jamuan, mana ada jamuan? Ada cendol sahaja. Jadi dekat sini, jamuan yang Zalifah nak pergi dan Maran nak pergi ada banyak jenis makanan. Jadi, untuk Zalifah ambil cendol tu adalah 5/7. Maksudnya daripada jamuan, Zalifah ikut laluan yang Zalifah pergi, untuk dia makan cendol tu kebarangkalian untuk Zalifah. PZ kebarangkalian untuk Zalifah makan cendol adalah 5/7. Itu untuk Zalifah. Manakala Maran, PM. Untuk Maran dekat sini kebarangkalian dia round table tu,
Round table tu ada nasi, ada air, ada ABC. Jadi untuk Maran makan cendol, kebarangkalian dia adalah 3/5. Sampai situ semua jelas ke? Semua jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini kita nak tahu dia saling eksklusif ke tidak saling eksklusif ke? Pertama dia bagi tahulah dalam soalan. Kedua, bila dia ada kaitan. Maksud kaitan dekat sini kita bercakap tentang Zalifah dan Maran. Orang. Zalifah dan Maran. Itu adalah peristiwa pertama. PA. Orang. Kedua, peristiwa pertama tau. Cikgu buat dia A. A adalah Zalifah dan Maran. Dan B adalah makan cendol. Ada kaitan tak Zalifah dan Maran makan cendol? Ada kaitan tak? Boleh ke kita nak cakap Zalifah dan Maran tu makan cendol? Ada tak kaitan dia? Cikgu nak soal kamu. Ada kaitan tak dua-dua ni? Ada. Ada kaitan. Jadi bila ada kaitan dekat sini kita panggil ada kaitan, maksudnya ada orang kata apa? Ada kaitan tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Jadi bila dia ada kaitan, maksudnya dia ada persilangan. Jadi bila cikgu cakap ada persilangan kita rujuk balik kita punya ni. Bila dia ada persilangan, kita punya gambar rajah van. Ni kita panggil dia gambar rajah van tau. Gambar rajah van ni dalam set. A bersilang dengan B. Jadi sama juga. Zalifah yang pertama, yang kedua adalah Maran. Jadi itu gambar rajah dia. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, Zalifah dekat sini cikgu birukan ni. Zalifah ni adalah 5/7. Manakala Maran ni pula cikgu hijaukan dia. Cikgu dapat 3/5. Cikgu tak boleh nak buat macam tu. Sebab kalau cikgu buat macam tu, cikgu tak tahu nilai dekat tengah ni berapa. Cikgu tak tahu nilai dekat tengah tu berapa. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian peristiwa gabungan. Untuk mendapatkan kebarangkalian peristiwa gabungan. Ini kalau Zalifah sahaja makan cendol 5/7. Kalau Maran sahaja makan cendol 3/5. Sekarang ni kita belajar peristiwa gabungan. Jadi untuk peristiwa gabungan, cikgu buka balik formula. Untuk mendapatkan dia punya peristiwa gabungan ni maksudnya apa? Bila dua-dua tu makan cendol. Jadi bila dua-dua tu makan cendol, jawapan dia adalah Tolak. bukan tolak. PZ darab PM. Sama macam yang lepas-lepas kan, contohlah kita nak dapatkan dadu, kita nak dapatkan dadu 1, lepas tu dadu dekat nombor 1, lepas tu yang ni kebarangkalian untuk dadu kita dapat 1/6 sebab ada nombor 1 daripada 6 bahagian. Yang kedua ni ni adalah peristiwa A. Peristiwa B. Peristiwa B adalah duit shilling. Okey, kita nak dapatkan muka. Kita nak dapatkan gambar. Jadi untuk mendapatkan gambar, ini nombor 1, nombor 1. Jadi untuk mendapatkan gambar ataupun muka lah, 1/2. Sebab apa? Sebab shilling ni ada 2 permukaan. Jadi bila kita nak dapatkan, ni cikgu kaitkan tau. Dadu dengan duit shilling dalam satu masa serentak. Kita ingat balik. Kebarangkalian untuk peristiwa A dapat dadu nombor 1, 1/6. Darab dengan, formula dia darab. Peristiwa B, kebarangkalian untuk duit shilling dapat muka adalah 1/2. Jadi sebab tu kita dapat darab.
Formula yang kita belajar lepas-lepas. 1/6, 1 darab 1 dapat 1. 6/2, 6 darab 2 kita dapat 1/12. Jadi itulah hujah cikgu kenapa kita pakai darab. Jelas ke semua? Darab dekat situ maksudnya dekat sini dadu kita baling dapat nombor 1. Pada masa yang sama duit shilling tu kita dapat muka. Okey, kita berbalik kepada soalan kita. Zalifah dengan Maran dua-dua makan cendol pada waktu yang sama. Jadi sebab itulah kita pakai darab. 5/7 darab dengan 3/5. Boleh faham ke semua kenapa cikgu darab dekat situ? Jelas? Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey, jadi dekat sini 3/7 ni adalah keadaan apa? Keadaan apabila dua-dua makan cendol. Kedua-duanya makan cendol. Ni keadaan dia. Kedua-duanya makan cendol. Sebab itulah cikgu letak dekat sini. Yang tengah-tengah ni adalah apabila Zalifah dengan Maran makan cendol. Ni 3/7. Jadi keadaan yang sebelah ni apa? Yang sebelah yang warna biru ni apa? Baki warna biru ni. Baki warna biru tu adalah keadaan dekat mana Zalifah sahaja makan cendol. Yang warna hijau ni macam mana? Warna hijau tu adalah keadaan di mana Maran sahaja makan cendol. Jadi sekarang bila kita dah dapat 3/7 dekat tengah, kita nak dapatkan keadaan bila Zalifah sahaja makan cendol. Maksudnya Maran tak makan. Kalau dalam 3/7 ni Zalifah dan Maran, maksudnya Maran termasuk. Jadi ambil 5/7. 5/7 ni bukan macam ni bukan macam tu. 5/7 ni semua ni. Jadi 5/7 tolak dengan 3/7. Jadi dekat situ 5/7 tolak 3/7 kita dapat berapa 5 tolak 3. Kita dapat 2/7. Itulah keadaan dekat mana Zalifah sahaja makan cendol. Maksudnya Maran tak masuk. Jadi sebab itulah kita letak keadaan dekat mana Zalifah sahaja makan cendol, kita dapat 2/7. Manakala Maran, PM. Untuk Maran sahaja makan cendol. Maran probability dia untuk dia makan cendol adalah 3/5. Kita letak 3/5 tolak. Tolak. Bila kedua-dua makan cendol? 3/7. Kita tekan sahaja kalkulator. 3/5 tolak 3/7. Dekat sini kita akan dapat 6/35. Sebab itulah dekat sini apabila Maran sahaja makan cendol, dia punya probability adalah 6/35. Jelas ke semua cara cikgu keluarkan tu? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dah dekat situ. Okey, jadi sekarang ini soalan A. Macam mana Zarif? Jelas ke Zarif? Nampak dah sikit? Boleh cikgu. Okey. Siapa-siapa tak faham jujur je, cikgu boleh je nak terangkan lagi sekali. Okey, PB. Hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol. Maksudnya dia tak nak di mana keadaan Zalifah dan Maran makan cendol. Maksudnya apa? Dia tak nak 3/7 ni. Bila dia tak nak 3/7, kamu kena ambil formula dia. Formula dia adalah PA. Tengok cikgu tunjuk kat sini. Kenapa kita pakai formula dia? Sebab itulah yang penting. Cikgu tunjuk. Tidak eksklusif. Baru cikgu keluarkan gambar Rajavan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. PA adalah keadaan dekat mana seluruhan dia. Iaitu Zalifah. Seluruhan dia bukan 2/7. 2/7 kita dah potong macam ni. Jadi tapi apabila keseluruhan dia adalah 5/7. Jadi B sebab itulah 5/7. Tambah PB iaitu untuk Maran. Maran dia punya keadaan bukan kita ambil ini je. Salah.
Untuk maran adalah kita ambil sekali tengah-tengah tu sekali. Sebab itulah kita ambil 3/5 tambah 3/5. Tolak 4A bersilang dengan B. Yang bersilang ni kita dah dapat dekat sini 3/7. Tolak 3/7. Itulah gunanya formula tu. 5/7 tambah 3/5 tolak 3/7. Jadi jawapan kita dekat sini adalah 31/35. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke? Ke dah pening nak? Tak cikgu. Cikgu, Ya. 31/35 tu kemungkinan untuk dia pemakai cendol kan? Apa 31/35 tu ke? 31/35 tu adalah orang kata kebarangkalian untuk Zalifah makan cendol dan Maran makan cendol. Maksudnya diorang tak makan pada waktu yang sama. Yang 3/7 ni adalah dimakan pada waktu yang sama. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Ada soalan lain tak? Anis Sofia, ada soalan tak Anis Sofia? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, salin tahu ni semua tahu ni untuk guru kelas nak menerangkan macam ni memang ambil masa. Jadi alang-alang malam ni cikgu dah terang ni terperinci ni dah dalam cikgu tunjuk ni. Kalau tak faham bagi tahu cikgu. Danish okey ke Danish? Boleh faham ke? Mana Irfan? Irfan boleh faham ke? No, tak nak Irfan, nak Danish. Danish. Okey tak? Boleh? Boleh. Okey, jadi masing-masing tak payah. Ini banyak. Ini kalau kamu nampak ada 3 bulatan, maksudnya dekat sini dia banyak peristiwa. Tapi tak apa, itu nantilah, nanti dulu. Okey, sekarang ini senang je. Okey, kita pergi kepada worksheet kebarangkalian ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ni penjelasan cikgu yang terakhir. Ini adalah penjelasan cikgu yang terakhir. Cikgu akan buat nombor ataupun soalan di hadapan. Cikgu akan buat soalan di hadapan. Masing-masing boleh tengok. Okey. Jadi cikgu tunjuk Okey. Ni cikgu tunjuk cikgu tunjuk. Okey, tengah tengok ke semua? Tengok. Cikgu. Okey, bagus. Okey, ni adalah soalan yang terakhir. Ataupun penjelasan cikgu yang terakhir. Okey, jadi masing-masing boleh tengok betul-betul dekat depan. Ini adalah habis ni siapa yang untuk eksklusif dengan tidak saling eksklusif habis dah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Masing-masing boleh tengok. Okey, tengok Okey. Eksklusif ke tidak saling eksklusif ke saling eksklusif ke, dia adalah pada waktu yang sama. Tengok betul-betul. Okey, cikgu buat cikgu baca Sekeping kad dipilih secara rawak daripada sebuah bekas. Okey, cikgu gambarkan peristiwa ni. Cikgu gambarkan peristiwa ni. Okey, kita anggap ada satu kotak. Bekas-bekas. Ni bekas. Okey, jadi mengandungi 2 keping kad kuning. Ada 2 kad kuning. Lepas tu 2 kad merah. 2 merah. Akhir sekali 6 ungu. Okey, ini keadaan kita sekarang. Okey, diberi A. A tu adalah kat mana peristiwa untuk mendapatkan kad ungu. Okey. A itu kad ungu. B ni adalah kat mana peristiwa mendapatkan kad kuning.
Okey, C. C ni adalah peristiwa dekat mana mendapatkan kad merah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, apabila cikgu nak cari dia eksklusif ataupun tidak saling eksklusif, okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. A adalah A dan B sekarang. A dan B. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu semua. Cikgu nak soal kamu semua. Boleh ke cikgu nak dapatkan kad ungu dengan kad kuning dalam masa yang sama? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Cikgu, Boleh, cikgu cikgu. ada seorang lelaki, contoh cikgu. Cikgu nak ambil satu je kad. Cikgu nak ambil satu je kad. Bila cikgu nak ambil satu je kad, A ni dia soal apa? Dia cakap apa? A dan B. Cikgu akan dapat kad ungu dan cikgu akan dapat kad kuning. Boleh ke cikgu ambil satu je kad? Cikgu nak ambil satu je kad. Tiba-tiba dia cakap ungu dan kuning. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Ya, dia tak boleh. Jadi bila dia tidak boleh, maksudnya dia tiada kaitan. Tiada kaitan dekat sini membawa maksud saling eksklusif. Boleh faham ke sampai sini semua? Jelas ke? Boleh. Okey. Boleh. Buka balik nota kamu punya buku teks. Kalau saling eksklusif, macam mana dia punya bentuk? Kalau saling eksklusif, silap. Kalau saling eksklusif, bentuk dia macam ni. Jadi bila bentuk dia macam ni, maksudnya kita punya gambar rajah adalah macam ni. Gambar rajah van kita. A adalah tentang warna ungu. Ada berapa warna ungu? Ada 6. Ada berapa kad? Ada 6 warna ungu. Ini adalah untuk ungu. Ada berapa kad? 6 tambah 2 tambah 2. Kita dapat 6/10. Itu untuk A. Untuk B pula. Untuk B warna kuning. Ada berapa warna kuning? Ada 2. Ada berapa kad? Ada 10. Jelas ke sampai sini semua? Boleh faham ke? Boleh ke? Jelas? Boleh. Boleh. Okey. Jadi sekarang ni, ya aduh. Cikgu tengah berlunjur kaki ni. Okey, jadi sekarang ni dia nak cari apa? Dia nak kita cari kebarangkalian. Jadi bila kita nak cari kebarangkalian, kita tengok formula dia. Jadi formula kita dekat sini adalah PA. Ini A kita tambah dengan PB. Ini PB kita. Jadi sekarang dekat sini P ini warna kuning warna kuning. Jadi sekarang dia nak kebarangkalian A atau B. Jadi PA atau B adalah 6/10 tambah 2/10. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. 6 tambah 2 kita dapat 8/10. Kita kecilkan. Kita akan dapat 8 bahagi dengan 2 dapat 4. 10 bahagi 2 kita dapat 5. 4/5. Jadi kita cek jawapan kita masing-masing. Kita cek jawapan kita. Okey, kita dapat 4/5. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Jelas ke semua? Boleh. Okey. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu tak faham lagi lah. Tak faham lagi tak apa. Cikgu buat B pula. Cikgu buat B pula. Okey, ingat mula-mula yang paling penting dekat sini bukan kamu terus buat. Kamu tentukan dulu dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okey, kita selesaikan B. Okey, ni cikgu padam sekejap Okey, kita selesaikan soalan B pula. Kita selesaikan soalan B. Okey, kita selesaikan soalan B pula.
Okey, kita pergi. Tadi kita jawab soalan A. Ini A. Kita berjawab pula B. Okey. Peristiwa sekarang ni adalah di dalam satu bekas. Ada beberapa kad. Iaitu dekat sini dia cakap apa? 2 keping kad kuning. Cikgu tulis 2 kuning. Lepas tu 2 keping kad merah. 2 merah. Lepas tu 6 keping kad ungu. 6 ungu. Tengok ni cara cikgu buat tau. Cara cikgu buat. Cara cikgu buat. Okey. Jadi inilah kad-kad ataupun bilangan kad yang ada dalam kotak ni. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan B. B dia cakap apa? Kebarangkalian B atau C. B atau C. Okey. Kita cuba nak cari dulu dia eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. B atau C. Okey, B ni dia dapat warna kuning, C ni dia dapat warna merah. Ada kaitan tak? Boleh ke cikgu dapatkan, cikgu nak ambil satu kad je. Cikgu nak ambil satu kad sahaja, tapi cikgu dapatkan kuning dan merah satu masa. Boleh ke semua? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya kalau cikgu angkat kad kuning, cikgu dapat kuning je. Kalau cikgu angkat kad merah, cikgu dapat merah je. Maksudnya dekat sini, apa maksudnya? Maksudnya dia tiada kaitan. Jadi bila dia tiada kaitan, kita panggil dia saling eksklusif. Okey. Jadi bila dia saling eksklusif, cikgu pening. Pening, kamu tengok balik. Bila dia saling eksklusif, ini gambar rajah dia. Cikgu dah keluarkan dia saling eksklusif, cikgu keluarkan pula gambar rajah dia. Jadi dekat sini, cikgu keluarkan dia. Gambar rajah bila saling eksklusif, dia tak bercantum. Jadi, dekat sini dia cakap tentang B. Kamu buatlah B. B itu apa? B itu mendapatkan kad kuning. Jadi, cikgu buat kuning. Ini C. C ni dekat sini. C ni pasal apa? C ni pasal merah. Cikgu buatlah pasal merah. Okey. Jadi sekarang nak dapatkan kebarangkalian dia. Kuning ada 2. Ada berapa kad dalam ni? 2 tambah 2 tambah 6. Ada 10. Jadi 2/10 untuk kuning. C. Merah. Merah ada 2. Jadi 2 per berapa? Ada berapa kad dalam kotak ni? 2 tambah 2 tambah 6. Kita dapat 10. Boleh faham ke semua cara cikgu buat tu? Boleh ke? Boleh. Boleh, cikgu. Okey, baik. Sekarang dia nak apa? Dia nak cari kebarangkalian. Bila kita nak cari kebarangkalian, kita dah buat dia punya gambar rajah, kita dah dapatkan bilangan dia. Formula dia apa? Formula dia adalah PA tambah PB. Jadi, sekarang untuk soalan ni adalah PB tambah dengan PC. Jadi PB kita 2/10 tambah PC kita pun 2/10. Kita dapat 4/10. Kita kecilkan, kita akan dapat 2/5. Inilah jawapan dia. Jadi kita cek balik. Betul tak 2/5? Okey, kita akan dapat 2/5. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh, cikgu. Okey, itu sahaja step dia. Yang ini cikgu tunjuk apabila dia saling eksklusif. 1 soalan saling eksklusif, 2 soalan saling eksklusif. Maksudnya 2 soalan dah saling eksklusif. Yang ini pula cikgu tunjuk apa? Cikgu tunjuk apabila dia ada kaitan. Bila ada kaitan tidak saling eksklusif. Maksudnya cikgu dah tunjuk 3 soalan. 1 tidak saling eksklusif. 2 eksklusif. Okey. Jadi masa yang ada ni 22 ada 17 minit. 10:17. Kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan. Okey. Jadi masing-masing boleh cuba buat satu soalan dekat bawah ni. Cuba selesaikan dengan masa yang ada ni. Cuba buat PA je dulu. PA je dulu. Cikgu bagi masa. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi tadi. Sempat salin tak tu? Okey. Cuba buat. Masing-masing siapa yang ada buku teks. Boleh buka buku teks muka surat 256. Okey. Lepas tu cuba selesaikan PA. 1A.
Boleh ke cuba buat? Boleh. Okey, cuba kan. Bazil, nampak dah cara nak selesaikan soalan eksklusif dengan tak eksklusif? Boleh kot cikgu. Cuma yang bahagian X tu kena bahagi dengan 10 kan? 1 sampai 10. Ya, betul. 1 sampai 10. Okey. Okey. Cikgu, Ya. yang bahagian kedua sempurna tu yang lebih besar daripada 5 tu dia nak berapa? Maksudnya mendapatkan nombor kuasa 2 sempurna yang lagi besar daripada 5. Maksudnya antara kosong antara ni dia tak nak 4, 3, 2, 1. Dia nak lagi besar daripada 5. 6, 7, 8, 9, 10. Boleh faham? Boleh. Janji bawah Maksudnya 15. maksudnya kita test lah. Atas 5, 6. Buat punca kuasa 6. Kita dapat perpuluhan. Jadi bukan. Okey, punca kuasa 7. Okey, kita dapat perpuluhan. Jadi 7 tu bukan. Okey, lepas tu punca kuasa 8. Kita dapat perpuluhan. Jadi bukan. Punca kuasa 9. Jadi kat situ kita dapat. Jadi 9 kita dapat 3. Jadi 9 tu dah termasuk satu nombor. Boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan tanya je. Ada soalan tanya je. Cikgu nak tanya siapa? Danish, boleh cuba buat tak tu, Danish? Tengah mencuba. Tengah mencuba. Cuba je tau. Adila. Adila boleh buat tak tu, Adila? Nak tanya. Adila tak datang. Sorry. Alia Nazira. Alia Nazira dapat buat tak tu? Kita tengah cuba kak? Tengah cuba. Okey.
Faiz, dapat tak Faiz? Dapat cikgu. Okey. Okey, bagus. Okay, 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit tau. Sebab cikgu tak cukup masa. 24. Cikgu, Ya. yang ni kalau contohlah kan yang bagi faktor bagi 6 tu saya dapat 1, 2, 3, 6. Lepas tu yang Okey. bahagian untuk Y tu saya dapat 9 je. Okey. Yang bahagian bawah 11. Okey. Jadi sekarang ni dia macam mana kita nak tambahkan sebabkan dia kan ada baca banyak benda ni jadi belit-belit macam tu. Oh, okey, okey. Tak apa, tak apa. Okey, tak apa, tak apa. Cikgu tunjuk Okey, jadi baguslah tanya cikgu tu. Jadi ni soalan ni kita anggap ni satu sesi latihan lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan 3 contoh dan 1 latihan hari ni. Sempat tu memang cikgu jujur lah cikgu cakap. Memang bab ni memang sangat-sangat memerlukan penjelasan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1 Satu nombor dipilih secara rawak daripada set H integer 0 hingga X hingga 15. Bila cikgu cakap 0 lagi X ni lagi besar daripada 0, cikgu tak boleh mula dengan 0. Cikgu kena mula daripada 1. Dan untuk cikgu tulis macam ni, X lebih kecil daripada 15, maksudnya dia dihabiskan dengan 15. Ada berapa nombor dekat sini? Nombor yang terlibat dekat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 nombor yang terlibat dekat sini. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita nak jawab apa? Jawab A je. Jadi cikgu cari X dengan Y Okey, X. X ni apa? X ni adalah mendapatkan faktor bagi 6. Okey, nak dapatkan faktor bagi 6, X adalah faktor bagi 6. Okey, maksudnya 6 ni kamu bahagikanlah. 6 bahagi 1, kamu dapat 6. 6 bahagi 2, kamu dapat 3. 6 bahagi 3, kamu dapat 2. Jadi sebenarnya kalau kamu nampak dia dah bertembung nombor yang sama ni, tak payah nak buat dah yang bawah. 6 bahagi 4, nombor perpuluhan. 6 bahagi 5, nombor perpuluhan dan seterusnya. Jadi dekat sini, faktor bahagi 6 kita ada, cikgu bulatkan. 1, 2, 1, 2, 3, 6. 3, 6. Jadi yang bawah ni tak buat ke cikgu? 3 dengan 2 cikgu dah salin dah. Jadi untuk nombor 6 kita ada untuk X, faktor bahagi 6 adalah 1, 2, 3, 6 sahaja. Okey, itu untuk X. Untuk Y, mendapatkan kuasa 2 sempurna yang lebih besar daripada 5. Bila cikgu cakap lebih besar daripada 5, mulakan dengan nombor 6 sampai 15. Kamu tekanlah punca kuasa 6, punca kuasa 7. Tekan punca kuasa yang tak dapat titik perpuluhan. Jadi dekat sini, punca kuasa yang tak dapat titik perpuluhan yang pertama adalah bila kita tekan punca kuasa 9, kita dapat 3. Jadi kita dapat dah 1, 9. Okey. Kemudian kita tekan lagi punca kuasa 10, punca kuasa 11, punca kuasa 12, punca kuasa 13, punca kuasa 14, punca kuasa 15. Jadi tak ada. Ada nombor 9 sahaja. Sekarang
Untuk X, nombor dia adalah 1, 2, 3, 6. Untuk Y, nombor dia adalah 9. Sekarang kita nak uji apa? Apabila kebarangkalian X atau Y. Kita cari dulu kaitan ni. X tak ada nombor 9. Jadi Y pun tak ada nombor yang ada dalam X. Jadi dia dikira sebagai tiada kaitan. Itu cara dia. Itu cara dia. Nombor dekat Y9 tak ada pun dalam X. Jadi dia tak boleh nak dikaitkan. Jadi dekat sini bila tiada kaitan, kita panggil apa? Kita panggil dia eksklusif. Bila dia eksklusif, buka balik nota. Nota dalam buku teks kita bila bila dia saling eksklusif A dengan B. Macam ni gambar rajah dia. Jadi kita tulis ni gambar rajah untuk X, ini gambar rajah untuk Y. Untuk X ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Daripada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4/15. Untuk Y ada berapa nombor? Ada 1 sahaja nombor. Daripada berapa nombor? Ada 15 nombor. Jadi untuk P Y adalah PX, kita tengok formula kita. PX tambah PY. Jadi dekat sini 4/15 tambah 1/15. Jadi jawapan yang kita akan dapat 5/15. Kita kecilkan dengan sifar 5, kita dapat 1/3. Jadi jawapan dia adalah 1/3. Itu cara dia kita nak cari. Boleh faham ke semua cara cikgu keluarkan tu? Boleh cikgu. Okey. Okey, Zarif, dah jelas dah Zarif? Okey, Amar jelas ke Amar? Boleh cikgu jelas. Okey, jadi cikgu simpulkan ya. Cikgu masa 2 minit je nak simpulkan. Okey, jadi sekarang ni cikgu ajar kamu hari ni sejam yang pertama cikgu ajar kamu cara nak tentukan dia eksklusif ke tak eksklusif. Tu je. Sebab apa? Sebab bila kita dah tentukan dia saling eksklusif dengan saling tidak saling eksklusif, kita dah dapat dah mana yang kita nak kena pakai. Okey, lepas kita dah dapat mana yang kita nak kena pakai, kita dah dapat dah gambar rajah kita macam mana. Kita dah boleh bayangkan dah gambar rajah kita macam mana. Lepas tu kita boleh terus pakai formula. Formula. Jadi dekat sini cikgu akan bagi homework. Lepas tu kamu akan cuba buat. Dan kita akan bincangkan kita punya kelas minggu depan. Jadi habis perbincangan tu, habis dah topik bab 9. Okey, jadi sampai situ sahajalah dahulu kelas kita. Cikgu akan simpulkan semuanya pada minggu depan. Lepas kamu dah cuba buat latihan ni. Ni Sofia, boleh ke ni Sofia? Jelas ke? Boleh cikgu. Okey, nanti cuba buat homework. Kita akan buat sama-sama minggu depan. Okey, selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama.